Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam ni dapat kita sama-sama berada di dalam rumah Allah yang mulia ini. Jadi kita dah berbuka puasa beriftar secara berjemaah. Kemudian kita salat fardu maghrib secara berjemaah dan duduk seketika sementara menunggu masuknya waktu isyak. Lepas kita sembahyang isyak nanti sekali secara berjemaah, kemudian kita akan salat sunat tarawih pula insya-Allah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hari ini kita dah masuk pada malam yang ke-9 daripada bulan Ramadan. Malam ke-10, maaf. 10 dah kan? Malam ke-10 daripada bulan Ramadan. Maknanya kata besok adalah 10 Ramadan dan kita hanya tinggal berbaki beberapa waktu saja lagi untuk kita pulun, untuk kita kejar supaya Ramadan kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun lepas dan lebih baik daripada tahun sebelum-sebelumnya. Mungkin di kalangan kita hanya bandingkan Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun lepas, kita sebut tak sama. Tahun lepas kita semayang di rumah, tahun lepas kita hanya duduk, orang panggil bahasanya berjemaah, bersama dengan keluarga, buka puasa dengan keluarga. Tak ada langsung kita ni ke masjid, tak ada langsung ke surau. Boleh pun tok imam, tok bila, tok siap, yang lain tak boleh. Tak. Berbeza dengan tahun ini kita boleh. Itu perbandingan yang biasa. Dari sudut amalan macam mana pula? Adakah sama amalan kita dengan amalan sebelum ni? Amalan kita sebelum Ramadan, sebelum ni dengan amalan Ramadan tahun ni? Ya. Mungkin sama, mungkin tidak. Mungkin juga kita katakan lagi teruk daripada tahun sebelum-sebelum ni. Mungkin juga lebih baik daripada tahun sebelum-sebelum ini. Jadi peluang yang ada lebih kurang 20 malam lagi ni. Tak, maka kita usahalah. Tak, kita usahalah buat yang terbaik, yang sehabis mungkin. Tak, saya tak berajak nak cerita lagi tentang kelebihan, tentang fadail ustaz-ustaz tiap-tiap malam tuan-tuan ni tazkirah. Lugulah. Tak, cuma saya nak sebut besok 10 Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini ada satu peristiwa besar, peristiwa yang agung, yang jadi titik tolak kepada pengembangan Islam di seluruh dunia. Nah, kita selalu dengar 17 Ramadan peristiwa nuzul Quran. Itu semua kita tahu. Turunnya Quran, Jibril datang jumpa Nabi, suruh Nabi baca Iqra. Nabi kata ma'an Nabi qari'in, aku ni tak reti membaca. Jibril suruh lagi, Nabi kata ma'an Nabi qari'in, apa dia aku nak baca, aku tak reti. Sehinggalah akhirnya Jibril ajar Nabi sebut. Itu semua kita tahu. Baca surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu semua kita tahu. Cuma dalam 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah berlaku satu peristiwa yang disebut sebagai peristiwa Fathu Mekah ataupun pembukaan kota Mekah. Kita tak kata peristiwa ni peristiwa menawan Kaabah. Kita tak kata cerita ini cerita tawan Mekah, tidak. Kita kata Fathu Mekah, pembukaan semula kota Mekah. Yang mana Mekah duduk di bawah cengkaman jahiliyah selama beberapa puluh, beberapa ratus tahun, di bawah amalan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin. Datang Nabi, mereka lawan Nabi selama lebih kurang 13 tahun, 23 tahun, 22 tahun begitu. Lawan Rasulullah. Dan akhirnya berlakulah peristiwa yang disebut sebagai Fathu Mekah ni tadi. Peristiwa ni berpunca daripada kegagalan pihak musyrikin Mekah mematuhi satu perjanjian yang telah ditandatangani, yang telah dipersetujui oleh orang Islam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, dengan wakil daripada pihak musyrikin pada tahun ke-6 Hijrah. Pada tahun ke-6 Hijrah, bulan Zulkaadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi. Dalam mimpi itu Nabi tengok
bahawa baginda dengan bersama beberapa orang para sahabat dengan para sahabat yang lainnya telah masuk ke Mekah buat umrah. Nabi mimpi, Nabi nampak dalam mimpi itu Nabi dengan para sahabat pakat ramai-ramai masuk ke Mekah buat umrah. Maka esoknya Nabi beritahu kepada para sahabat, semalam aku mimpi kita masuk ke Mekah ramai-ramai, kita buat umrah. Maka menyebabkan para sahabat ni seronok. Nabi pun cakap kita siap-siap, jom kita pergi ke Mekah. Sampai tengah jalan tak boleh masuk. Dicegat oleh tentera musyrikin. Waktu tu Khalid Al-Walid, Amru Al-As, Ikrimah bin Abi Jahal, mereka ni masih kafir. Halang tentera Islam daripada masuk ke dalam, orang Islam daripada masuk menunaikan umrah pada waktu itu. Kemudian Nabi pergi ke Hudaibiyah, panjang cerita ni. Berlakulah beberapa peristiwa, termasuklah mengatakan bahawa Osman dibunuh, berlaku bai'atul Ridwan untuk tuntut kematian Sayyidina Osman. Kemudian Nabi SAW ambil satu keputusan. Bila mana musyrikin tengok orang Islam ni tak mau bergenjak, tak nak balik, maka apa benda yang terbaik? Ambil keputusan berdamai. Hantar wakil, nama dia Suhail bin Amr. Hantar wakil, nama dia Suhail bin Amr. Suhail ni tuan-tuan, dia ni adalah orang yang bijak, yang pandai berondin, bijak bercakap, pandai putar. Jadi itu sebab orang musyrikin ni hantar dia. Tetapi di sisi Rasulullah, bila Nabi tengok Suhail yang datang, apa kata Nabi? Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kerja kita dengan datangnya Suhail. Kerana nama Suhail tu sahlun, mudah. Mudah-mudahan kerja buat kita ni juga mudah, kata Nabi. Bila datang Suhail, maka berlakulah, kita panggil apa? Rondin. Antara rundingannya ialah tahun ni tak boleh buat umrah, tukar masuk tahun depan. Nabi setuju. Sahabat marah. Yang kedua, Nabi kata, mereka kata kat Nabi, kita gencat senjata 10 tahun. Tak boleh perang, tak boleh tampil, tak boleh buat apa-apa. 10 tahun, relax, damai-damai je. Nabi setuju. Kemudian yang ketiga, antara perjanjiannya, yang mana saya ingatlah ni, ialah orang Mekah yang pergi ke Madinah tanpa izin keluarga di Mekah, hendaklah dihantar balik, hendaklah dihantar pulang. Sebab dia ni tak dapat izin ahli keluarga di Mekah. Tapi orang Mekah, Madinah pula pergi ke Mekah tanpa izin orang Mekah, itu tak boleh hantar balik. Itu tak boleh hantar balik. Sebabnya orang Mekah pada waktu itu, dia ada hak untuk menerima orang Madinah, dan orang Madinah ni tak boleh ambil orang Mekah, orang Madinah yang pergi ke Mekah tanpa izin keluarga. Lagi sahabat-sahabat marah, tak fair. Kemudian dia kata lagi kepada Nabi, siapa-siapa orang, mana-mana kaum boleh berdamai dengan mana-mana puak, maksudnya boleh ambil janji, boleh bernaung di mana-mana kerajaan. Maknanya kaum-kaum, suku-suku kecil ni, bani-bani yang kecil-kecil ni boleh memilih nak bernaung di bawah kerajaan Mekah ke nak bernaung di bawah kerajaan Madinah, boleh. Dan sekiranya bani-bani ni bergaduh, orang Mekah tak boleh masuk campur, orang Madinah tak boleh masuk campur. Okey. Panjanglah cerita tu, sahabat-sahabat ada yang tak perhati. Punca tak perhati, antara kata sahabat, mana boleh, kami ni punya lelama nak masuk Mekah. Nabi kata tak, Nabi mimpi masuk Mekah tahun ni. Kenapa tiba-tiba tak boleh pula masuk? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Nabi mimpi masuk Mekah, tapi Nabi tak kata tahun ni. Nabi cakap, kata Sayyidina Abu Bakar begitu. Nabi mimpi betul masuk Mekah, tapi kan kata tahun ni. Akhirnya setujulah, walaupun mula-mula ada protes sahabat. Bertahan tuan-tuan 2 tahun. Macam-macam dia dalam 2 tahun. Tapi hikmahnya, Nabi boleh buat ruang dakwah yang lebih besar. Hikmahnya, Islam itu lebih besar. Dan itulah, dalam tempoh tu jugalah tahun ke-7 Hijrah, berlaku perang antara Islam dengan Rom. Bila mana dibunuh seorang utusan Nabi, maka berlaku perang.
3,000 orang Islam lawan 200,000 tentera Rom di Mu'tah. Rom kalah dan mati 20,000 orang. Tentera Islam 3,000 tu yang mati hanyalah 12 orang. Nak katakan handai tu. Tu sebabnya bila kita sebut syahid, syahid ni bukan nak mesti mati. Tak, kadang-kadang ada orang memahami syahid, kita kena mati. Tak. Kalau sahabat faham apa itu, baik biar je, kena lanyang di, kena apa ni, kena ganyang di tentera Rom. Tak. Tentu syahid dah. 200,000. 3,000. Kan? 3,000 dengan 200,000. Mana sikit, mana banyak. Tapi para sahabat memahamkan Islam tu kena menang, bukannya kalah. Itu sebab berlawan sungguh, matinya 12 orang, syahidnya 12 orang. Rom mati 20,000 orang. Masuk tahun ke-8 Hijrah, lebih kurang dalam bulan Rejab atau bulan Sya'ban, tiba-tiba musyrikin Mekah langgar salah satu daripada perjanjian. Apa dia? Berlaku krisis di antara Bani Khuza'ah dengan Bani Bakr. Bani Bakr ini orang yang duduk di bawah kerajaan musyrikin Mekah. Bani Khuza'ah ni orang yang duduk di bawah kerajaan Islam Madinah. Dema ni tak berhati bergaduh, berlawan sama dema. Dah lama dah bergaduh tu, bukannya baru. Tiba-tiba Bani Bakr ini pergi minta bantuan tentera musyrikin. Musyrikin ni dalam perjanjian bukan kata tak boleh campur tangan, bukan setakat tak boleh supply senjata apa semua, bukan setakat tu. Hantar tentera pun tak boleh. Tapi musyrikin buat kerja senyap-senyap, hantar tentera, hantar bantuan, hantar ketenteraan, hantar bantuan ketenteraan lagi, senjata dan sebagainya, serang Bani Khuza'ah. Bila mereka serang, mereka dia ingat mereka berjaya bunuh semua Bani Khuza'ah, rupanya ada yang selamat, pergi ke Madinah, mengadu kepada Nabi. Abu Sufyan waktu itu baru tersedar dia dah silap. Baru dia tersedar bahawa dia sekarang bukan berhadapan dengan budak kecil lah. Yang dia berhadapan ni dengan orang besar, orang lagi hebat dari dia. Dan Abu Sufyan ni lagi tersedar, baru dia sedar bahawa sekarang ni panglima perang ni dah masuk Islam. Baru dia tahu pada waktu itu Khalid sebenarnya dah masuk Islam. Dia terlupa benda-benda tu. Dia lupa Amru Al-As dah masuk Islam lepas Hudaibiyah. Yang ada pada waktu itu panglima boleh kata handai pun Sayyidina Ikrimah kan, dengan Safwan bin Umayyah. Hak lain ni kira dah dah, kira yang pekok-pekok dah dah, yang handai-handai kira nak boleh nakik orang, ngatuk orang ni tak ada lah. Yang otak brilian ni boleh perang boleh lah, otak panglima ni tak ada lah. Semua dah masuk Islam. Baru sedar dia silap, dia pun datang jumpa Nabi. Dia kata kat Nabi, wahai Muhammad, kita ni ada berjanji apa semua, kami ngakulah kami salah. Janganlah kamu batalkan perjanjian ni. Nabi tak cakap pun, Nabi diam. Nabi tak kata ya, Nabi tak kata tidak. Nabi diam dan Nabi pergi terus. Pergi pula dia jumpa Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar pun kata minta maaf, saya tak boleh tolong. Jumpa Omar, Omar kata minta maaf, saya tak boleh tolong. Jumpa Sayyidina Osman, jumpa Sayyidina Ali, jawapan sama, minta maaf, tak boleh tolong. Lah dia pergi ke rumah anak dia, Sayyidatina Ramlah, Ummu Habibah. Ummu Habibah, Sayyidatina Ramlah, dia pergi jumpa. Bila dia masuk rumah Sayyidatina Ramlah, dia nak duduk di atas satu tempat, ada pelapik macam cushion, nak macam tilam. Dia nak duduk atas tu, elok je punggungnya nak sampai, Ummu Habibah tarik, Sayyidatina Ramlah ni tarik cushion ni tadi. Terkejut Abu Sufyan. Dia kata, aku ni bapak kamu, gamak kamu buat aku yang ni. Kata dia, Ummu Habibah, tempat duduk ni tempat duduk suami saya Rasulullah. Ayah tak boleh duduk di sini. Ayah tak layak duduk di atas kursi ni, atas tilam ni, tak boleh. Terkedu Abu Sufyan. Cakap ke anak dia supaya pujuk Nabi. Kata anak dia, minta maaf ayah, kami tak boleh nak buat apa-apa. Semua serah pada Rasulullah. Waktu tu Abu Sufyan balik dalam keadaan hampa, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan bahasa mudahnya separuh jiwanya dah kalah. Tak boleh kata apa dah.
Rondin pun tak boleh lah. Rondin pun tak mau, apa pun tak nak lah. Sebab waktu tu fikirnya kalah, habis lah. Muhammad tak nak berondin, tak, orang Islam tak nak dah, nak pakat apa semua tak nak. Nabi pun siapkan tentera waktu tu 10,000 orang. Paling ramai dalam sejarah Islam. Sebelum itu tak ada. Sebelum tu 3,000 tu paling ramai. Perang Mu'tah 3,000, perang Khandaq 3,000, Uhud 1,000, Badar 313. Nah, Uhud 700, 300 lari. Musyrikin, munafik. Nah, yang duk ikut setengah jalan cabut. Yang lain 3,000, 3,000. 10,000 perang Fathu Mekah. Nabi siapkan tentera. Siap dalam perjalanan Nabi bergerak sampai di Abwa. Abwa ni tuan-tuan antara Mekah dengan Madinah, tengah-tengah. Dia ni ikut jalan lama lah, jalan baru tak lalu Abwa. Jalan baru ni kita ikut Wadi Kudaik, tak lalu Abwa ni. Sampai di Abwa, datang sepupu Nabi. Nama dia Abu Sufyan bin Haris. Jangan silap, Abu Sufyan ni ada dua. Satu Abu Sufyan bin Harb, satu lagi Abu Sufyan bin Haris. Yang duk datang berondin awal tadi Abu Sufyan bin Harb, H-I-A-R-B, Harb ataupun Haraba, Harb. Tak? Ini Haris, Abu Sufyan bin Haris. Bila datang Abu Sufyan bin Haris yang datang, dia ni sepupu Nabi dan dia ni tak beriman dengan Nabi. Dia datang ke situ dengan tujuan nak masuk Islam. Apa berlaku? Nabi tak layan Abu Sufyan bin Haris mula-mula. Dia sampai-sampai je dekat Abwa, dia nak jumpa Nabi. Nabi tak tengok muka dia. Nabi berkalih pergi tengok tempat lain. Dia duduk depan Nabi, Nabi pergi tengok ke kiri. Dia duduk belah kiri, Nabi pergi tengok ke kanan. Dia pun pergi kat sahabat lain pun buat benda yang sama. Sampailah kata seorang sahabat tu, udahlah, ucap je lah 2 kalimah syahadah, tentu Rasulullah akan terima syahadah kamu. Lalu dia pun mengucap. Bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, Rasulullah terus cakap pada Sayyidina Ali, wahai Ali, bawa sepupu kamu Abu Sufyan bin Haris ni, pergi ajar dia semayang, ajar dia bersuci, ajar dia semayang. Itu 2 pesan Nabi. Nabi bukan khabar, wahai Ali, bawa Abu Sufyan pergi belakang, sunat dulu. Kita pantang orang nak masuk Islam. Bila nak masuk Islam ni, ayat pertama apa? Masuk Islam lah. You tahu kah? Tu kena kerak. Kawan tu dengar kena kerak tu menung. Kena kah? Dia tak. Kerak apa? Itu bawah lah. Ayuh. Dia dengar pun kata, oh, tak tahu. Tak apa. Kalau macam tu tak payah masuk Islam. Islam kan suruh apa tu? Orang nak masuk Islam, tanya je dia, paksa ke tidak? Tak. Tak ada siapa paksa. Tak payah duk tanya interview lain lah. Kita ni sibuk. You mau masuk Islam pasal apa? Saya mau masuk Islam lah. You mau kahwin lah? Tak, kalau dia nak kahwin, bukan nak kahwin dengan anak tuan-tuan, susah hati siapa? Tak. Lentok lah dia. Kan? Dia nak masuk Islam sebab nak kahwin ke? Dia nak apa ke? Pulang kat dia lah. Yang kita sibuk interview beria-ria buat apa? Yang kita nak tanya, kamu masuk Islam sebab apa? Kena paksa ke? Tak ada siapa paksa saya. Saya rasa atas rela saya. Udah, ajar je mengucap. Kata ulama' wa imam tengah pakai tuala sekalipun. Orang keluar belah ayah. Orang datang rumah, anak kata, ayah, ada orang datang rumah. Dia kata, Haji Tok Imam masjid ke? Tok Imam surau ke? Haji orang surau kan? Ya. Saya mau masuk Islam lah, Haji. Oi, nanti lah kejap, aku pakai tuala kan? Sekejap ya. Ajar je waktu tu lela tu juga. Ni sibuk. Kejap. Nak pakai samping dulu, baju Melayu. Tak gosok pula lah, sekejap, setrika dulu lah. Kata, ya Allah. Kawan tu kata mau masuk Islam macam tu kah? Oh, kalau macam tu tak apalah, cancel lah katanya. Pula. Yang lagi sedap ni, you pergi dulu hari-hari. Ada ke saya sebut hari-hari? Tak ada, aku pergi Kuala. Apa? Beli baju Melayu sepasang, samping, datang jumpa saya. Ya Allah, dia kata mampu masuk Islam macam ni lah. Ajar je terus. Tak mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu nak bawa dia pergi Jabat Agama Sungai Siput ke, nak bawa pergi Jabat Agama Kuala ke, daftar Islam, tu cerita nombor 2. Yang penting ajar dia dulu mengucap. Lepas tu ajar dia cara bersuci, ajar dia cara semayang. Atau sunat tu Ustaz?
Sunat tu nanti bila cerita kemudian tak nyabar sangat pun lah. Sikit-sikit sunat. Betul lah, memang disuruh tapi kena ajar lah. Tak, dalam Islam ni sebenarnya kalau nak jaga kebersihan kena buang lah yang tu. Oh, saya sunat lama dah. Dulu saya tengok kawan-kawan Melayu saya semua sunat, saya pun sunat lah. Tanya. Apa dia lagi awal sunat begitu? Tak? You sunat umur berapa? 12. Itu pun saya lari. Oh, saya umur 5 tahun dah sunat. Saya tengok kawan-kawan Melayu saya sunat. Lagi malu. Kita duk kira muka kena sunat. Ui, kira itu. Tak? Nabi tak. Nabi kata Abu Sufyan, bawa dia pergi. Bawa Abu Sufyan pergi ajar. Tapi Nabi tak bercakap dengan Abu Sufyan sampai perang Hunain. Kenapa Nabi tak bercakap? Sebab Abu Sufyan ni tuan-tuan, dia sebaya dengan Nabi, seumur dengan Nabi, baik dengan Nabi, kamcin dengan Nabi. Bila Nabi jadi Nabi, dia tak ikut tu tak apa, tak ada masalah pada Rasulullah. Tapi masalahnya dia buat syair, dia kata Nabi, dia hina Nabi, yang tu menyebabkan Nabi cukup terkesan. Sampai Ummu Salamah kata, yang datang pada kamu wahai Rasulullah adalah anak pak saudara kamu dan juga Abdullah bin Umayyah, anak kepada mak saudara kamu. Nabi kata apa? Aku tak ada urusan dengan dua orang. Sampai tahap Rabi itu. Sedangkan sepupu Nabi marah sebab cara. Akhirnya dia pun masuk Islam. Tak apa, selesai. Sampai di sepadan Mekah penuh. Di sepadan itu Nabi kata nyalakan lampu, nyalakan api. Nabi buat arahan, satu kemah kena nyala 10 ronggok api supaya nampak macam ramai. Menyebabkan orang Mekah waktu itu lagi takut. Abu Sufyan lagi pucat. Akhirnya Abu Sufyan ambil tindakan berani seorang-seorang waktu malam, naik unta, pergi menyusup masuk ke dalam. Pelan-pelan masuk nyusup sampai ke dalam, tiba-tiba bertembung dengan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas cepat-cepat pegang Sayyidina Abu Sufyan, bawa. Waktu tu Abu Sufyan tak bersih lagi, bawa masuk dalam kemah Nabi. Lalu kata Nabi, wahai Abu Sufyan, dah lah, hari ni tak ada apa dah. Apa lagi dah yang kamu nak harap, apa lagi dah yang kamu nak tunggu? Habislah. Dah habislah. Masa kamu dah habis. Abu Sufyan masih lagi harap, janganlah wahai Muhammad duk pelakukan orang Mekah ni, orang kampung kamu juga, anak beranak kamu juga, saudara mara kamu juga. Nabi kata, wahai Abu Sufyan, apa lagi nak tunggu? Tak ada apa dah. Kata dia Abbas, udahlah Abu Sufyan, masuk je lah Islam. Tak. Akhirnya Abu Sufyan mengucap 2 kalimah syahadah. Bila mengucap 2 kalimah syahadah, Nabi beritahu pada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, balik ke Mekah, beritahu pada orang Mekah, kami nak masuk dalam keadaan aman, kami nak masuk dalam keadaan tak nak berperang, kami nak masuk dalam keadaan kami ni biasa-biasa je. Beritahu siapa-siapa yang masuk rumah sendiri dia selamat, siapa-siapa yang berlindung di Kaabah dia selamat, siapa-siapa yang masuk di dalam rumah Abu Sufyan dia juga selamat. Kenapa nama Abu Sufyan juga kena sebut Ustaz? Sebab Abu Sufyan ni dia suka gegah, dia suka orang nyebut nama dia. Dia sebab dia memang pemimpin Mekah ni, dan dia memang keturunan bangsawan. Kan ada orang jenis hobi tu, datang majlis tak sebut nama dia marah. Ada. Dia tak tahu aku ni siapa. Bekas tok ketua kampung tahu, gamak tak sebut nama aku. Belagak tu. Tok ketua kampung je pun. Tu pun dan seminggu. Waktu orang hantar memorandum kat Tok Pengulu, jatuh. Tu pun belagak. Tak. Tak sebut nama aku. Pengerusi Persatuan Peladang. Persatuan Peladang pun belagak. Tak. Tapi nak cerita tentang Abu Sufyan, Nabi sebut Abu Sufyan, siapa masuk rumah dia, dia juga selamat. Akhirnya bila sebut orang itu, Abu Sufyan pun isytihar. Dan Nabi sebut kepada tentera Islam, ada beberapa nama, kalau kamu jumpa, dia melawan ke, dia tak melawan ke, bunuh je, kata Nabi. Kecuali dia mengucap syahadah. Siapa? Antaranya Ikrimah, Hindun binti Utbah, Wahsy, Safwan bin Umayyah, dan juga Abdullah ibni Khattal. Ramai-ramai ni 4 masuk Islam. Ada lagi yang lain, tapi yang saya sebut 5 nama tadi, 4 masuk Islam, 1 dibunuh. Baik, Hindun datang jumpa Nabi. Lepas Nabi masuk Mekah, Nabi pun bersihkan Kaabah daripada segala berhala.
Tak ada berhala-berhala ni, habis semua dibuang oleh Rasulullah SAW. Tak, Sayyidina Khalid pun buangkan Al-Uzzanya dan sebagainya. Pakat habis musnahkan berhala-berhala. Kemudian Khalid waktu masuk berlawan dengan Ikrimah. Ikrimah tunggu di satu jalan. Kalau kita pergi Mekah sekarang ni ada Syariq Khalid Al-Walid. Situ berlaku peperangan antara Sayyidina Ikrimah dengan Sayyidina Khalid. Waktu tu Ikrimah tak masuk Islam ni, gaduh perang. Ikrimah kalah, dia lari. Dia lari sampai ke Yaman, nak dekat pergi ke Habsyah dah. Bila masuk, Nabi himpun semua orang Mekah. Nabi kata, apa pandangan kamu kepada aku? Kata orang Mekah, wahai Muhammad, kamu adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang tak akan orang yang pemaaf, orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Maafkanlah kami. Nabi kata apa? Tak. Limanil mulkal yaum wa antumut tulaqa. Pada hari ini semuanya akan aku bebaskan. Tak. Hari ini wa antumut tulaqa, kata Nabi. Kamu semua dibebaskan. Tak, kamu semua dibebaskan. Tak ada dah siapa-siapa yang akan ditawan. Kamu beriman ke, kamu kufur ke, kamu dibebaskan, kamu dimaafkan. Kecuali nama-nama tadi. Ikrimah ni lari sampai ke Habsyah. Nak lari ke Habsyah ni. Isteri dia Ummu Hakim datang jumpa Nabi. Kata Ummu Hakim, ya Rasulullah, suami saya Ikrimah, maafkanlah dia, dan saya akan pastikan dia masuk Islam. Nabi tak jawab. Hari kedua berapa itu, hari ketiga betul. Hari keempat dia datang lagi. Kata Nabi, kamu nak pergi dengan siapa? Ada seorang hamba yang boleh tolong saya. Rupanya dibawalah hamba ni, orang Rom. Hamba ni buat jahat, nak ajak dia buat jahat. Isteri Ikrimah ni bila Islam dah masuk dalam hati, tak makan dengan pujuk. Akhirnya dia mengadu pada satu kampung, ditangkapnya hamba ni dan disimpan di kampung tu. Dia terus mengejar Ikrimah sampai jumpa Sayyidina Ikrimah dekat dengan pelabuhan. Rupanya Ikrimah ni dah naik kapal tak boleh jalan. Lalu kata di nahkoda kapal tu, aku rasa kamu ni ada sesuatu yang tak kena. Tak. Aku rasa jenilah kamu mengucaplah 2 kalimah syahadah. Aku rasa bila kamu mengucap, baru kapal ni boleh berjalan. Kata dia Ikrimah, aku ni lari kemari ni sebab kalimah tu lah. Tak. Aku ni lari kemari ni sebab kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lah. Tiba-tiba kamu nak suruh aku ucap benda ni. Kata dia Ikrimah. Kata dia kelasi, kata dia nahkoda tu, kamu tak nak ucap tak apalah, turun dari kapal ni. Elok turun, tengok-tengok bini tercegat duduk tepi kapal. Kata dia Ummu Hakim, wahai suamiku, jom balik. Rasulullah dah memaafkan kamu. Rasulullah duk tanya-tanya, bilalah Ikrimah nak datang jumpa aku. Ni katakan helah. Nabi tak tanya pun. Tapi isteri dia dipandai main tune. Tak. Supaya Ikrimah ni ngikut. Mau. Tak. Mau ngikut. Akhirnya Ikrimah pun ikut. Patah balik. Pergilah ke Mekah. Sampai-sampai tuan-tuan di Mekah, terus jumpa Nabi mengucap 2 kalimah syahadah. Tak? Mengucap 2 kalimah syahadah. Nak kata apa tuan-tuan? Itu yang Nabi ketut, yang Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Nah, khiyarukum fil jahiliyah wa khiyarukum fil Islam. Siapa-siapa yang mulia sewaktu dia jahiliyah, dia juga akan mulia ketika mana dia Islam, idza faqahu, bila mana dia faham tentang Islam itu sendiri. Ramai orang yang waktu jahiliyah dia mulia, bila dia masuk Islam dia juga mulia. Kan? Bila mana dia faham akan agama. Bukannya saja mudah, ya. Akhirnya Islam dibuka. Kaabah dibuka kembali, Mekah itu dibuka kembali daripada cengkaman orang musyrikin. Nah, malah hebatnya dakwah Rasulullah. Ketika mana dibuka Kaabah, dibuka pintu Kaabah itu, Nabi panggil. Nah, keturunan Osman ni tadi. Orang yang bernama nama dia Osman. Tak, saya tak ingat nama dia, Osman bin apa? Osman bin Talhah kalau tak salah. Tak salah, tolong betul. Dia ni pemegang kunci Kaabah. Bila mana Osman bin Talhah ni pegang kunci Kaabah ni, ada satu pengharapan daripada orang-orang Mekah waktu itu.
Orang-orang para sahabat waktu itu. Para sahabat kata apa? Mudah-mudahan kita lah yang dapat kunci tu. Bila Nabi dah ambil kunci tu, mudah-mudahan kita lah yang dapat kunci tu. Rupa-rupanya bila Nabi dah buka kunci Kaabah, Nabi bersihkan Kaabah daripada berhala-berhala ni tadi. Bila mana keluar, tak, bila mana selesai, Nabi beritahu kepada Osman bin Talha, peganglah balik kunci ni. Kamulah yang berhak atas kunci Kaabah ni tadi. Nah. Terdiam para sahabat. Sahabat-sahabat bakat tanya pula, apa pasal pula dapat kat dia, kami tak dapat? Dia tu kafir Rasulullah. Nabi kata bukan masalah kafir tak kafir. Kerana dia adalah pemegang kunci Kaabah dari dulu, maka dia lebih berhak atas Kaabah itu sendiri. Yang akhirnya kerana itulah masuk Islam dia pun. Dan sampai sekarang keturunan itulah yang memegang kunci Kaabah. Kunci Masjid Haram tu yang memegangnya adalah keturunan yang ada hari ni. Mereka lah yang memegang kunci pintu Kaabah itu sendiri. Kerana ambil daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukuplah setakat tu dulu. Kisah lebih kurang peristiwa Fatu Mekah ni. Waktu Isyak dah masuk. Dah 8.34 dah. Kapek pun dah bentang. Jadi kita kena faham. Tu kapek bentang. Sekejap lagi ustaz tak berhenti dalam kapek kami gulung. Jadi kita kena memahami hasrat dan juga tujuan tersebut. Jadi kita tangguh dulu insya-Allah. Nanti kita jumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala semampu, kepada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sebelum kemaafan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allimna, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana qurrata lana fid dinina malakatul unsa wa zakar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.